baru-baru ni banyak kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin politik, baik khususnya dari belah UMNO. Okey, khususnya belah UMNO. Nah, bila saya kata belah UMNO ni, saya cerita lebih kepada ahli-ahli politik kali ini yang lebih menjurus, sebab dalam UMNO ni ada segelintir walaupun tim A, tetapi mereka penyokong tegak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Very few, termasuk Nazri Aziz lah. Nazri Aziz. Okey, so banyak kenyataan yang dikeluarkan dan pemimpin-pemimpin politik lain lah berkenaan dengan COVID-19. Macam-macam nasihat diberikan. Di sini saya nak beritahu apa yang setakat ni, ini saya bercakap sebagai rakyat Malaysia. Ini hak saya untuk memberikan pandangan, dan hak anda semua juga. Kalau nak ada pandangan, sila berikan, sebab ini adalah hak anda. Okey, so saya dah beritahu ini pandangan saya. Amat jelas. Saya duduk diam isu COVID ni, tapi saya lihat daripada pertuturan di media sosial, saya lihat di section-section komen di media sosial, saya lihat orang sebenarnya bukannya buta dapat lihat apa yang berlaku. Okey, semenjak kerajaan yang huru-hara ni, gandengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Muafakat Nasional, tak apalah apa nasional ni, yang mengambil alih tampuk kepimpinan negara, memang bukan hanya kita nak kata tersasar jauh daripada landasan, tetapi kalau kita lihat, okey, mereka memberikan nasihat kelas A, tetapi melakukan perkara yang sebaliknya, yang kelas D atau kelas F, gagal terus. Kerajaan ni gagal terus. Moral dia paling rendah dalam mana-mana kerajaan yang pernah ada di negara ni. Credibility dia pada hemat saya paling rendah dalam sejarah negara ini. Terang-terang mengamalkan politik darjat atau dua darjat yang kita dapat lihat dengan menteri, cara menteri yang terang-terang langgar SOP. Ini siasatan belum habis lagi. Orang lain, orang awam, hari-hari kita dengar pengumuman oleh menteri sendiri, yang banyak ni ditangkap, banyak tu ditangkap langgar SOP, didenda, diheret mahkamah, tua muda beribu-ribu ringgit, dah habis jalani hukuman dan sebagainya, cukup pantas. Ini tidak, tambah pula parti yang dia mewakili itu, parti PAS, lebay-lebay dia siap dengan keluarkan dalil palsu, siap dengan putar belit agama, petik dari Al-Quran, kisah Al-Quran, untuk halalkan kelakuan dia. Inilah ahli-ahli politik kita. Kemudian kita tak buta. Saya tak suruh anda percayai saya. Pergi korek semua video kempen-kempen di Sabah. Lihat gelagat ahli-ahli politik. Lihat berapa ramai yang boleh cam, yang langgar, terang-terang langgar SOP. Dalam pada disuruh tidak ada perhimpunan dan sebagainya. Perdana Menteri sendiri buat perhimpunan 5,000 dulu. Kemudian siap dengan bergambar dan sebagainya. Dalam pada rakyat tengah susah, siap dengan gambar makan mewah. Di sini bisnes-bisnes, ada yang bankrupt, pekerja-pekerja hilang pekerjaan, mata pencarian, dihimpit tekanan hidup, dugaan. Di sana menayangkan kemewahan. Dalam pada Perdana Menteri berkata kita tidak boleh adakan sesi parlimen dulu, yang sebenarnya penting untuk menggubal undang-undang untuk melindungi peniaga-peniaga tertentu yang tidak dapat habiskan kerja-kerja menurut kontrak, supaya mereka tidak akan dikenakan penalti. Tak boleh, kita tak boleh buat, nak melindungi mereka tu. Tetapi ahli-ahli politik sibuk berpolitik, termasuk Perdana Menteri, termasuk PAS, dengan mengagih-agihkan
jawatan-jawatan ke GLC, ke agensi kerajaan dalam kadar tertinggi dalam negara, menjadikan ahli-ahli parlimen ni semuanya mewah dan sedia bersama dengan kerajaan walaupun majoriti 1-2 kerusi kerana dapat wang, kuasa dan kedudukan. Ya? Dalam kemewahan tu mereka tak susah. Anggar SOP, mereka tak susah. Yang susah rakyat biasa. Ha? Jadi lepas semua ni masih nak dinasihatkan rakyat biasa. Saya lihat di media sosial ni memang ramai dah buat. Ini bukan saya ya. Ini pandangan saya dan ini pemerhatian saya. Jadi ramai dah buat. Bukannya saya yang keluarkan kenyataan hari-hari di Facebook ke mana ke yang beritahu bahawa benda ni tak betul, benda tu tak betul. Bukan saya ya. Tetapi rakyat biasa dah meluat. Okey. Jadi kalau ada peningkatan COVID ni, sekarang orang tertanya-tanya siapa yang bersalah. Okey, siapa yang bersalah. Dulu kes COVID, pengarah kesihatan sendiri mengaku pada masa Pakatan Harapan ni, sebenarnya ramai ahli politik perikatan ni dia spin. Sebenarnya pada masa tu, sebaik sebelum langkah Sheraton, dia mengaku berjaya mencatat kadar jangkitan yang paling rendah, memang berjaya. Dia mengaku. Nur Hisham yang sama ni mengaku. Dia keluarkan kenyataan rasmi. Dah kurangkan. Kemudian berlaku langkah Sheraton di mana mereka ni sibuk berpolitik, bercatur. Ya, bercatur. Dan dalam percaturan itu, dalam seminggu tu tak ada apa-apa pantauan atau arahan atau apa-apa boleh dilakukan, menyebabkan ada kluster-kluster, ada perkumpulan-perkumpulan tertentu yang tidak dipantau, perhimpunan tertentu, sama ada keagamaan ke tidak, sehingga menyebabkan berlaku kluster COVID yang besar. Okay? Dan kemudian mereka spin, mereka kata, oh ini sebab Pakatan Harapan buat macam ni, macam tu, apa itu. Ini sebenarnya langkah Sheraton. Dan kalau tak percaya, kita lihat gelagat ahli-ahli politik hari ini, kita dapat lihat sama-sama bagaimana ya politik dua darjat diamalkan. Jadi persoalannya sekarang ni menteri ni yang takut ya, geng-geng Nazri contohnya. Sebenarnya kalau kau lihat ada media-media tak rasmi, portal-portal tak rasmi ni masih tengah mainkan kononnya Anwar ada majoriti. Memang pun Anwar ada majoriti. Dia ada majoriti 153 kerusi. Terdiri daripada dia, sanak saudara dia, kambing, ayam, itik, lembu, kerbau, harimau. Ramai. Ya? Seramai 153. Termasuklah tukang potong rumput, ya, termasuklah arnab, ya. Mereka masih tengah main-mainkan. Jadi sekarang yang di Pertuan Agong tu dia dah habis rawatan di Institut Jantung Negara dan hari ini laporan pun dah keluar yang di Pertuan Agong sudah kembali ke Istana Negara. Jadi Anwar, saya tak sabar menunggu Anwar menghadap yang di Pertuan Agong untuk mempersembahkan senarai majoriti ini supaya Anwar boleh ambil alih kerajaan, supaya boleh terbentuk satu kerajaan ya. Anwar dengan penyokong-penyokong dia ya, terdiri daripada arnab, itik, kambing, lembu ya. Kita lihatlah macam mana dia punya majoriti tu yang kononnya ada tu lah. Mereka tengah mainkan isu tu. Dan kalau betul-betul Anwar dah ni, okey, kau lihatlah kenyataan Nazri. Hari tu beria-ia, seolah-olah tunggu-tunggu je kerajaan nak ubah. Kita sedia tarik dari Perikatan Nasional. Tapi sekarang dah sedar Anwar ni tipu. Jadi Nazri pandai-pandai keluar kenyataan, sebab musim COVID, okey. Jadi kita boleh tarik dari Perikatan Nasional, tetapi kita kena pastikan dulu bukan masalah COVID ni reda. Ini mesej saya kepada Nazri, ini mesej saya kepada tim A lah. Jangan kelentong. Sebenarnya pertukaran kerajaan ni bukannya pilihan raya. Okey. Kalau ada pihak contohnya Tun dengan seorang pemimpin politik ni ada sokongan majoriti. Sokongan pertukaran kerajaan ni melibatkan yang di Pertuan Agong dengan ahli-ahli parlimen untuk membuktikan bahawa ahli-ahli parlimen ini ada sokongan majoriti, atau boleh buat sidang tergempar yang seharusnya Muhyiddin buat. Ya, selepas Zahid dah keluarkan kenyataan, kononnya ramai ahli parlimen Barisan Nasional ya
tak sokong Muhyiddin ni, maknanya Muhyiddin ni tak memiliki majoriti. Seharusnya Muhyiddin membuat sidang parlimen tergebar untuk diadakan usul undi tidak percaya. Itu yang seharusnya atau sebaik-baiknya yang dia lakukan. Tapi apa pun, kalau ada perubahan kerajaan yang tidak melibatkan rakyat, perhimpunan dan sebagainya, jadi perubahan kerajaan itu akan berlaku dengan pantas. Apabila perubahan kerajaan itu berlaku, saya percaya kerajaan baru ni tidak akan amalkan politik darjat. Sebab sebelum ini tidak pernah politik darjat dimainkan seteruk yang berlaku di sekarang. Memang teruk, memang nyata, memang benda ni jadi bahan perbualan di semua tempat. Okey? Jadi perubahan kerajaan ni ada baiknya. Okey? Dan jangan guna alasan COVID. Ia tak ada kaitan dengan COVID. Dia tidak akan meningkatkan kes COVID. Bukannya ada perhimpunan besar-besaran kat mana-mana, tak ada. Okey? Jadi malah kalau ada kerajaan baru, saya percaya sebelum ni tak pernah ada politik darjat seteruk begini, jadi tidak akan jadi benda tu dan mungkin akan ada perubahan positif. Dari segi rekod, apa yang Muhyiddin kononnya capai lah masa COVID tu, cara dia tangani COVID tu, semuanya dah hancur berkecai dengan cara ditangani selepas PKP yang asal tu ditukar kepada PPKP. Ya, cara gelagat ahli-ahli politik, tingkah laku, pelanggaran SOP, mangsa rakyat biasa lakukan sedikit sahaja akan dihukum, akan dipenjara, akan apa-apa hukuman dan sebagainya, malah dah habis hukuman dan tetapi ada menteri tu belum lagi habis siasatan, malah ada ramai yang kita lihatlah video-video lah, awak tak payah dengar cakap saya, betul, jangan percaya saya, pergi lihat video-video kempen-kempen dan nilai sendiri. Okey, jadi tidak ada impak negatif kalau kerajaan bertukar, dan saya harap saya berdoa demi bangsa, agama dan negara, saya berdoa kerajaan bertukar. Okey, semalam saya rujuk, saya minta jasa baik saudara-saudari rujuk kepada sidang saya semalam. Kerajaan khususnya UMNO ni dia dah hangus dari segi moral, dari segi etika, dari pelbagai sudut lah. Keimanan UMNO ni adalah satu parti yang sebenarnya dah seharusnya memang dah berkubur dah. Semangat 1946 yang dibawa tu, asalnya tu oleh para nasionalis, para bangsawan, sudah lama terkubur. Okey, ini adalah puak berkepentingan yang hanya mementingkan wang, kuasa dan kedudukan, dan lah ni tengah memainkan sentimen perkauman anti-Cina. Itulah UMNO. Dan perkara ni terlarang dalam agama. Baik. Dan rentetan daripada itu, saya menyokong penuh kenyataan Nur Jazlan, iaitu Timbalan Ketua Pengerusi Barisan Nasional Johor, di mana Nur Jazlan memberitahu sekali lagi, dah berapa kali dia beritahu dah, sudah sampai masa UMNO tarik sokongan daripada Perikatan Nasional. Dia berbeza dulu Zaid Hamidi kata UMNO tarik diri dari Perikatan Nasional. Itu sebenarnya kelentong Zaid Hamidi dulu. Lepas kes Najib tu kan, lepas Najib dijatuhkan hukuman, Zaid Hamidi buat press conference, dia kata UMNO tarik diri dari Perikatan Nasional. Itu sebenarnya kelentong besar Zaid. Sebenarnya UMNO tidak pernah pun sertai Perikatan Nasional. So sidang media tu sebenarnya Zaid buat tak buat pun tak guna. UMNO kena tarik sokongan daripada Perikatan Nasional atau Muhyiddin Yassin. Tetapi itu pun sebenarnya Zaid secara tidak langsung dah beritahu, dah mengaku. Dia kata ada ahli-ahli Barisan Nasional. Dia kata banyak. Memang tak banyak lah. Memang tak banyak. Tapi dia kata banyak. Dah tarik sokongan. Sebab dia kata ahli-ahli ni sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Maknanya tak sokong lah Muhyiddin. Okay? Jadi secara tak langsung dia dah mengaku bahawa Muhyiddin ni tak ada majoriti. Dan itu memang betul. Okay? Tapi majoriti bukan milik Anwar. Okay? Kalau dari segi manusia lah, manusia yang ada kerusi di parlimen tu lah, bukan milik Anwar. Kalau kita cerita binatang ke arnab ke apa, mungkin Anwar ada majoriti, itu kita tak tahulah. So jadi saya sokong kenyataan Nur Jazlan ni. UMNO tak usah bercakap banyak. Okay, Zahid tak usah bercakap banyak.
Zahid nak buktikan bahawa dia adalah presiden yang gagal apabila keluar kenyataan bahawa saya tidak boleh halang ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional kalau tak sokong, kalau mereka sokong Anwar. Sebenarnya itu secara tidak langsung adalah bantuan Zahid terhadap Anwar. Jadi bila dia buat kenyataan begitu, maka terdorong ahli-ahli Parlimen dari Barisan Nasional untuk sokong Anwar. Dan itu akan memudahkan Anwar untuk memperdaya lebih ramai ahli Parlimen untuk menandatangani akuan bersumpah sokongan terhadap dia. So itu adalah komplot sebenarnya melibatkan Zahid untuk membantu Anwar. Dan saya kekal dengan pendirian saya, Najib pun terlibat. Tapi apa pun, ini adalah permainan Zahid. Sebenarnya Zahid ni memang orang tahu dia ni orang Anwar. Okay? Dan dia akan bantu Anwar. Jadi kalau presiden dah cakap macam tu, maknanya lebih baik jangan jadi presiden. Sebab kau lebih kurang macam presiden mandul lah. Tak berguna. Sebab apa? Presiden sepatutnya menetapkan hala tuju parti, menetapkan dasar parti, menetapkan polisi parti, pendirian parti yang harus diikuti oleh semua ahli parlimen, semua ahli-ahli parti. Apa pendirian? Kita tidak bersama Anwar. Ia melanggar perlembagaan UMNO. Atau ia melanggar perlembagaan Barisan Nasional. Kita bersama PAS, bla bla bla. Dia kena nyatakan. Ya, ini tak dia lepaskan macam tu yang bercanggah dengan tradisi Barisan Nasional dan UMNO. Kalau dulu UMNO memecat Muhyiddin dengan Mukris, mengapa? Sebab menyokong pada masa itulah, menyokong pihak lawan pada masa tu. Jadi sekarang tiba-tiba dah halal. Ya, inilah parti 2x5, 5x2. UMNO dah jadi parti capati. Ya, bukan ini yang mereka reka sendiri dulu untuk kutuk Pakatan Harapan dulu, janji dicapati ya. Sebenarnya UMNO lah parti janji dicapati ya. Dan capati nombor 1 dalam UMNO adalah Zahid Hamidi. Jadi kita tak nak capati lah sebagai presiden parti, kita tak nak tim capati, tim A ya, untuk menjadi tim utama UMNO. Jadi saya rasa tim A ni dia sedang tenggelamkan UMNO. UMNO ni memang tak boleh diselamatkan, itu saya mengaku. Tetapi apa pun, janganlah keluarkan kenyataan bodoh. Okey, khususnya Nazri. Sebenarnya COVID tak ada kena mengena dengan pertukaran kerajaan. Kalau kerajaan bertukar bukan maknanya kes COVID akan naik, ya. Ini bukan pilihan raya yang dia pertukaran kerajaan tidak semestinya melibatkan pilihan raya. Pertukaran kerajaan boleh berlaku apabila Perdana Menteri hilang majoriti. Dan jangan lupa ya, langkah Sheraton permainan politik yang menjurus kepada peningkatan kes COVID adalah melibatkan korang semua. Ya. Kemudian Sabah, ya. Bukannya Syafiq Abdal yang bertanggungjawab seperti yang dimainkan oleh Saitro UMNO dan Perikatan Nasional ni. Hakikatnya ia adalah usaha oleh Perikatan Nasional untuk cuba tumbangkan kerajaan pimpinan Syafiq Abdal secara tidak demokratik, menyebabkan Syafiq Abdal terpaksa memberikan mandat kembali kepada rakyat. Jadi pencetus dia sebenarnya adalah Perikatan Nasional. Ya. Jadi tak boleh pilih kasih. Masa mereka nak lakukan sesuatu, masa mereka nak rampas negeri, dah banyak negeri mereka rampas, mereka sibuk berpolitik untuk rampas negeri-negeri pada masa petani sedang susah, nelayan sedang susah, peniaga sedang susah, mengalami kesempitan hidup. Ya. Mereka bercatur untuk pegang negeri, siap dengan berikan agih jawatan-jawatan yang menjadikan ahli-ahli parlimen kaya, makin kaya, sebenarnya sampai rakyat susah. Kemudian mereka akan tegur rakyat, kita kena ikut SOP, kalau tidak ditangkap, kena denda teruk. Sebab anda kalau tak ikut SOP, maka kes COVID akan meningkat. Inilah tahap politik kita hari ini, di mana ahli-ahli politik tidak langsung hiraukan masalah rakyat. Mereka hanya hiraukan poket mereka dan cara mengayakan penyokong mereka. Ya. Jadi inilah yang saya nak sampaikan hari ini. Jadi sekali lagi, bagi saya, Nur Jazlan, terima kasih kerana memberi teguran kepada ahli-ahli UMNO, dan saya berharaplah yang baik-baik ni keluar je parti. Tak payah nak tunggu UMNO tarik, keluar je parti. Ya, parti itu sedang tenggelam. Ya. Dan Tengku Razali dan sebagainya ni semua keluar parti. Keluar je parti. Kalau tidak, awak sendiri pun jadi orang yang berretorik. Keluar parti.
UMNO ni dah karam, kapal karam. UMNO sedang membangsatkan bangsa Melayu dan UMNO adalah sudah jadi ancaman kepada agama, bangsa dan negara. Ya. Ya, baik. Jangan lupa sebentar lagi dalam 5 minit, 10 minit saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya di mana saya banyak membuat pengumuman. Jadi, jangan lupa layari saluran Telegram saya dan saya akan letakkan link kepada satu dua artikel. Cari ya dalam ruang komen sehingga kita berjumpa esok untuk siaran live harian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuat ketiga dan salam pujuang.